Untuk kebebasan kedua ya, kebebasan untuk berpolitik dan kebebasan demokrasi. Buat pengetahuan saudara-saudari dan hadirin ya, mengikut Demokrasi Indeks, Malaysia dikategorikan sebagai flawed demokrasi. Maksudnya demokrasi tempang. Dan kalau kita lihat ada kajian yang terkini ya, Electoral Integrity Project telah meletakkan Malaysia antara yang tercorot untuk pilihan raya, dan telah yang paling sedih ya, meletakkan Malaysia paling corot untuk persempadanan pilihan raya. Jadi kita hari ini diberkati ya dengan wakil daripada pejuang-pejuang yang telah memperjuangkan untuk pilihan raya yang adil, telus dan bebas ya. Kita jemput Sekretariat Bersih Saudara Mandip untuk menyampaikan pidato beliau mengenai kebebasan politik dan demokrasi. Terima kasih. Terima kasih saudara moderator. Selamat petang, selamat malam. Salam bersih. Yang saya hormati Datuk Amiga, bos lama saya, datang hari ini ke Balai Polis Sabak Barat. Hari ini sebenarnya cukup bersejarah, tarikh yang cukup bersejarah dalam perjuangan rakyat di Malaysia. 28 April 2012, 3 tahun yang lalu, ratusan ribu rakyat Malaysia, bukan hanya di Malaysia tapi serata dunia, turun ke jalan raya menuntut pembaharuan sistem pilihan raya di Malaysia. 85 buah bandar di luar negara dan di Kuala Lumpur, tidak melupakan 519 orang ditangkap, bukan baru di Malaysia, tetapi kini dalam masa 2 bulan kita melihat sekali lagi ratusan aktivis, pemimpin parti politik, ahli-ahli akademik, mahasiswa dan sebagainya juga ditahan. Dan ada yang sudah, jangan kita lupakan, 12, kita hanya ingat Anwar Ibrahim, tapi ada lagi 12 rakan kita yang kini dalam tahanan di Tapah. Mereka sebenarnya telah berjuang mempertahankan perlembagaan negeri Perak. Mereka mempertahankan sebuah kerajaan negeri yang sah, yang dipilih oleh rakyat sebelum dicuri, dirompak oleh rejim. Baik, menyentuh sedikit tentang pilihan raya 13 5 Mei. 5 Mei untuk saya cukup bersejarah. Dari segi Bersih, ketika Datuk Amiga masih lagi pengurusi, kita bekerja, boleh katakan siang malam, untuk mempertahankan pilihan raya kita daripada dicuri. Kami bangga satu perkara, dalam masa 6 minggu kita berjaya merekrut hampir 3,000 rakyat Malaysia untuk turun untuk memantau pilihan raya di Malaysia. Dan ini adalah sejarah apabila rakyat turun untuk mempertahankan pilihan raya. 5 Mei untuk buat kali pertama. Saya tidak pasti sama ada peratusan ini paling tinggi di dunia ataupun tinggi di Asia, tapi saya yakin dan pasti untuk kali pertama peratusan keluar mengundi di Malaysia paling tinggi, 84.84. Syabas kepada rakyat Malaysia. Tetapi pilihan raya kita dicuri, pilihan raya kita dicabuli oleh Suruhanjaya penipu rakyat. Mereka bukannya Suruhanjaya pilihan raya. Kerja mereka adalah terus merompak, menipu pilihan raya agar parti pemerintah kekal berkuasa. Ini bukan tuduhan daripada saya. Ini adalah jawapan ataupun informasi yang diperkatakan sendiri oleh bekas pengurusi SPR Tan Sri Rashid pada satu forum
ketika dia join Perkasa, dia beritahu bahawa persempadanan pilihan raya yang seperti dikatakan oleh moderator tadi dilukis ataupun dibentuk untuk memastikan parti pemerintah kekal berkuasa. Jangan kita lupa, kerajaan hari ini di Putrajaya adalah sebuah kerajaan minority. They only got 47% of the popular vote. Ya, kita bukannya republic. Kita ni first past the post, parliamentary democracy dan sebagainya. Tetapi bukan hanya berlaku di Putrajaya, di negeri Perak. Mereka memimpin negeri Perak hanya dengan 44% undi sahaja. Baik, saya tidak mau masuk lebih detail dalam sistem pilihan raya. Kita semua tahu, kita semua ditipu. Bukan ditipu sekali, bukan ditipu 2 kali. Kita ditipu 13 kali. Kita akan ditipu dan ditipu. Baik, apa yang sedang berlaku sekarang? Kita ada 3 tahun saja lagi. And this is very crucial, very critical at this time of war. Persempadanan semula sedang dijalankan. Redrawing of election boundaries is going on. They've done in Sarawak. They've not done, they've cheated in Sarawak. They're going to cheat us in Sabah. They're going to cheat us in Semenanjung. Why is it cheat? Kenapa saya mengatakan mereka menipu? Sebab itulah kerja mereka, iaitu untuk menipu kita. Tetapi kawan-kawan, saudara-saudari, adalah kita tinggal 3 tahun. Hari pengundian sebenarnya adalah 1 hari, maafkan saya untuk menghampakan semua, untuk to legalize all the cheating that they're gonna do now. Hari mengundi, kalau kita keluar, mungkin 100%, mungkin boleh berlaku perubahan kerajaan, saya tidak pasti. Tetapi sekarang ini persempadanan semula yang sedang akan dijalankan pada bila-bila masa saja. They don't need to third majority for the nation, simple majority which they have. Akan dilukis, akan dibentuk untuk memastikan mereka kekal berkuasa. Kita sebagai pengundi boleh memainkan peranan. Kita sebagai pengundi harus memainkan peranan jika kita mahu menyelamatkan negara yang kita sayangi ini. Kalau tak nak, tak apalah. Saya yakin yang ada di sini mahu. Saudara, di Sarawak mereka telah, walaupun ada kes di mahkamah yang sedang berlangsung, saya tidak pandai mengolah tentang isu the legal case. Mungkin nanti siapa boleh berjumpa Dato' Amriga menerangkan. Tetapi apa yang berlaku di Sarawak apabila ada pengundi yang telah memfailkan kes di Mahkamah Tinggi di Kuching untuk mengatakan bahawa proses ini tidak mengikut beberapa perkara. Mahkamah dalam keputusan, dalam judgement mengatakan SPR tidak tinggi atau lebih daripada undang-undang. Maksud dia, sebagai rakyat biasa kita yang bukan pengamal undang-undang, there is something wrong when the judgment says that. Tetapi kawan-kawan, SPR sebagai Suruhanjaya Penipu Rakyat telah meneruskan dan telah membuat pusingan kedua, iaitu untuk memaparkan peta. Dalam masa terdekat ini, mungkin the next sitting in Parliament, mereka akan luluskan peta ini. They need to rush because of the next Sarawak election is due dalam bulan April 2016. Tetapi kawan-kawan, kita boleh memainkan peranan untuk menyelamatkan sempadanan kita di Semenanjung. Kita boleh mainkan peranan apabila peta-peta itu dinaikkan ataupun dipamerkan. Kita boleh melakukan pantahan. Saya tidak akan masuk dalam technical part semua. Informasi boleh dapat di dalam website. Saya yakin kita di sini di kawasan bandar, website bersih, ya. Kita harus memainkan peranan yang penting dalam isu sempadanan semula ini jikalau kita benar-benar mahu menyelamatkan negara ini. Apa yang dikatakan oleh Saudara Adrian, Sedition Act. Ada lagi POTA, POKA, macam-macam lah.
Kan sekarang ni penal code 143 itu kegemaran orang hari-hari. Saya pun dah hafal dah penal code ni semua kan. Masuk balik polis saya dah tahu dah apa nak buat semua. Dah tak perlu dah lawyer pun, saya dah faham. Sebab mereka datang, apa yang berlaku ini adalah kerajaan ini sedang makin hari makin hilang kepercayaan. Makin hari makin hilang kuasa. Mereka akan tahu jikalau mereka tidak menakut-nakutkan kita atau menakut-nakutkan rakyat, mereka akan dipakul sampahkan pilihan raya akan datang. What they are doing now is to create a culture of fear. They are minority. And inilah perangai rejim di seluruh dunia. Apabila mereka akan hilang kuasa, mereka akan menakut-nakutkan kita. Dan ini sedang dilakukan. Jadi jikalau kita masih mahu perubahan itu datang daripada pilihan raya, if we want the change to come from the ballot box, we need to work hard now, not 2018. We need to save the election now. Di Sabah saya tak nak sentuh isu RCI. Ribuan muka surat laporan RCI hilang entah ke mana. Saya kira dalam RCI itu about 300 over page, penambahbaikan ataupun show penambahbaikan hanya 199 patah perkataan. Bersidang kat 2 tahun, 2 years they had all the sittings, but they only had 199 words of recommendation. God knows what they are doing now. And friends, not much time left to save this country. We need to work hard, and especially the young people, anak muda. Pilihan raya akan datang 4 juta pengundi anak muda. Tugas-tugas anak muda mungkin lepas ini bukan hanya hadir untuk forum, mendengar saya rakan-rakan bercakap semua, tetapi adalah tugas kita untuk bawa informasi-informasi ini masuk ke kawasan kampung dan kita buat penerangan dan pengajaran, advokasi dan sebagainya di kawasan kampung. Kita harus daftar sebagai pengundi. Kita harus menghasut orang untuk jadi pengundi. Saya harap polis saya menghasut untuk jadi pengundi, benda baik nanti besok kita pergi lagi awal ni. Itu adalah tugas kita yang kita harus lakukan. Dan yang paling penting, perjuangan ini tidak harus berhenti di sini. Mereka boleh terus menangkap. Terus, saya nak bagi tahu KBAB 51. KBAB 51 boleh terus, hari ini dia tweet lagi. Dia kata ikut peraturan dan sebagainya. Negara ini mana ada peraturan? Apa nak ikut peraturan? This country got no law. So, tak payah mengajar kita cara nak buat himpunan. KBAB 51, lebih baik jalankan tugas anda untuk menjaga keselamatan negara. Bukan asyik mengejar aktivis di Twitter. Di Twitter pun sekarang ada Roblox selalu tau. Bahaya. Tapi jaga. Speed threat dia tak ada. Roblox selalu ada. Jadi anak muda jangan takut. Anak mahasiswa dia tangkap kamu, percayalah. Dia tangkap kamu, end of the day kamu dah baca undang-undang. Jangan takut. Dia nak pecat kamu daripada universiti, jangan takut. Ramai rakyat Malaysia akan bersama kamu. Untuk kamu boleh belajar di mana-mana saja. Ilmu itu bukan hanya di Universiti Malaya, di Universiti Putra atau universiti mana. Ilmu itu di mana-mana saja. Mereka tidak boleh menghalang kita untuk dapat ilmu. And don't be afraid of that. Adalah tugas suci anak muda bekerja keras untuk menyelamatkan negara ini. Dan Jumaat ini 1 Mei mungkin saya 50 orang. Saya yakin semua akan datang. Tetapi dah tidak cukup. Setiap satu daripada anda ini, SMS, telefon 10 lagi kawan anda, hasut dia, turun 1 Mei, kita banjirkan Kuala Lumpur, kita hapuskan GST daripada Malaysia, dan kemudian kita akan bekerja keras untuk menghapuskan terus rejim yang zalim ini. Maafkan saya, mereka tidak ada tempat lagi di Malaysia. They have no choice.
but we need to save the country. And anak muda harus ingat, akhirnya dunia ini adalah milik anak muda. Kalau bukan kita yang selamatkan, kalau Dr. Ambika boleh turun ke jalan raya, walaupun usia telah meningkat, jiwa dia muda, malulah kalau kita tak turun ke jalan raya. Jumpa Jumaat ini 3 petang di Sogo. Terima kasih. Salam bersih.